Menarik petang ini, penyokong pembangkang masih sebar propaganda kerajaan perpaduan bakal tumbang. Fahmi Fadzil sindir kenyataan ahli Parlimen PAS berhubung kenyataan kawasan majoriti bukan Melayu. Warisan nafi tuduhan parti itu peroleh dana sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Pembelian 10 buah SUV untuk kegunaan Menteri Besar dan Barisan Exco diluluskan Kerajaan Terengganu. Penceramah Kedah fail saman fitnah RM5 juta termasuk 2 bekas pegawai Najib Razak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang Rabu 27 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Meskipun sudah berkali-kali jangkaan meleset, penyokong pembangkang masih lagi menyebarkan propaganda kononnya kerajaan perpaduan bakal tumbang dalam masa terdekat. Bahkan timbul dakwaan bahawa kerajaan pusat akan bertukar Jumaat ini selepas beberapa kali tarikh yang digembar-gemburkan tidak berlaku apa-apa. Sudah lebih setahun sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai pentadbiran negara, namun ura-ura Perdana Menteri baharu akan mengangkat sumpah cuma dilihat sebagai persepsi yang dimainkan Laskar Cyber. Terbaru, salah satu akaun pro-PN mendakwa Rafizi Ramli pada 25 Disember lalu telah bertemu dengan 2 orang tun untuk menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Perkara itu turut menarik perhatian Rafizi yang menganggap propaganda mereka semakin mengarut. Sementara itu, menerusi satu kumpulan di Telegram, pelbagai andaian ditimbulkan antaranya kerajaan bakal bertukar pada jam 5 petang ini. Ahli Parlimen Bangi, Shahrizan Johan pula dalam ciapan DX berkata, ada pihak yang sedang membiayai Laskar Upahan Cyber untuk terus membawa propaganda kerajaan tumbang walaupun hakikatnya tiada apa berlaku. Menteri Komunikasi yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fadzil menyindir kenyataan ahli Parlimen PAS selain tidak faham bagaimana cara PAS membuat kiraan. Ia selepas tindakan PAS menyatakan bahawa 2 kawasan Parlimen di Kuala Lumpur iaitu Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak sebagai kawasan majoriti bukan Melayu. Melalui laman X PAS Pusat, PAS mendakwa Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak adalah kawasan campuran yang majoritinya dikuasai oleh kaum selain Melayu. Fahmi memberikan fakta yang menunjukkan kedua-dua kawasan Parlimen itu mempunyai majoriti orang Melayu. Di Lembah Pantai, pengundi Melayu adalah 59.13%, Cina 19.11%, manakala India 17.16%. Di Bandar Tun Razak yang diwakili oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, jumlah pengundi Melayu adalah 62.10%, Cina 26.85%, manakala India 8.73%. Parti Warisan menafikan sekeras-kerasnya tuduhan pihak tertentu yang mendakwa kononnya parti itu mendapat dana atau mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Setiausaha Agung Warisan, Datuk Loreto Padua berkata, parti itu menganggap tuduhan yang dilemparkan sebagai fitnah politik melampau bagi menjatuhkan reputasi parti itu serta pemimpin-pemimpinnya. Beliau berkata sekiranya tuduhan itu terus berulang, parti itu tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan warisan dengan apa-apa aktiviti atau sindiket haram yang melanggar undang-undang. Kenyataannya mengatakan Warisan kesal masih ada segelintir pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab cuba untuk mengaitkan kes itu dengan warisan seperti yang telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Kemarin, polis mendedahkan ketua sindiket dadah bergelar Datuk adalah antara 10 lelaki ditahan Isnin lepas di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengeluaran dadah. Dan susulan pengumuman itu, tular satu mesej di aplikasi WhatsApp yang mengaitkannya dengan Parti Warisan.
Pembelian 10 kenderaan utiliti sukan SUV jenis Mazda untuk kegunaan rasmi Menteri Besar dan Barisan Exco Terengganu diluluskan dalam belanjawan negeri tahun lalu, kata Setiausaha Kerajaan Negeri Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalal. Tengku Farouk berkata keputusan membeli SUV itu bagi menggantikan kenderaan rasmi kerajaan negeri juga mampu menjimatkan kos penyelenggaraan kenderaan lama. Setakat ini, SUV yang dibeli pada Mei lalu belum lagi diagihkan, termasuk kepada Barisan Exco. Katanya menurut portal berita, pembelian kenderaan ini tidak perlu dipolitikkan kerana ia diluluskan melalui bajet tahun lalu. Beliau mengulas mengenai gambar tular yang menunjukkan beberapa kereta SUV jenis Mazda yang dikatakan bakal digunakan oleh Menteri Besar dan Barisan Exco Terengganu. Tengku Farouk berkata, pembelian kenderaan tersebut diluluskan bersama beberapa kenderaan pacuan 4 roda untuk kegunaan Jabatan Perhutanan Negeri. Katanya sudah menjadi kebiasaan kerajaan negeri untuk menyediakan kenderaan baharu kepada ketua jabatan termasuk untuk kegunaan Exco Negeri, dan katanya ketika kerajaan negeri terdahulu berlakunya pembelian kenderaan rasmi baharu bagi menggantikan kenderaan lama bagi menjimatkan kos penyelenggaraan. Seorang penceramah agama dari Kodiang, Kedah, Ahmad Husam Muhammad Badruddin menfailkan saman fitnah RM5 juta terhadap 4 individu termasuk 2 bekas pegawai Najib Razak. Saman itu dikemukakan terhadap Zamil Ibrahim yang juga bekas Presiden Parti Keadilan Insan Tanah Air dan serta bekas pegawai khas Najib Muhammad Mukhlis Maghribi. 2 lagi defendant dalam saman itu ialah Ku Muhammad Khairul Amzar Ku Ahmad dan Muhammad Fairuz Syari atau Muhammad Fazil. Saman itu difailkan melalui Tetuan Zain Megat dan Murad pada 14 Disember lalu di Mahkamah Tinggi Alostar. Dalam kenyataannya, peguamnya Muhammad Ashraf Abdul Aziz berkata, saman itu difailkan berikutan notis tuntutan yang dikeluarkan pada 13 November tidak mendapat respon daripada defendant-defendant. Husam selaku plaintiff mendakwa Mukhlis dan Zamil menulis status di media sosial yang antaranya mendakwa dia seorang ustaz skema dan penipu. Menurut peguam itu, Mukhlis telah menerbitkan satu hantaran di laman Instagram beliau yang tertulis, sesiapa yang hendak melihat ustaz skema boleh ke Mahkamah Kangar pagi esok. Manakala Zamil pula menulis dan menerbitkan pelbagai kenyataan fitnah antaranya melalui satu video yang dimuat naik di Facebook dengan menuduh Husam kononnya sebagai seorang penipu, menyalahgunakan wang derma orang ramai dan wang zakat. Muhammad Ashraf berkata kenyataan-kenyataan fitnah itu berniat jahat bagi memberi kesan serta gambaran amat buruk bahawa plaintiff seorang penunggang agama yang tidak amanah, penipu dan tidak boleh dipercayai. Selain ganti rugi RM5 juta, Husam turut memohon permohonan maaf, memadamkan tulisan yang diperkaitkan itu serta tidak mengulanginya serta ganti rugi teruk yang diputuskan oleh mahkamah. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstam News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstam Malaysia dan subscribe YouTube Netstam TV. Netstam Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.